Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua. Sebagai pensyarah, antara alat yang biasa kita gunakan adalah Google Form. Google Form ni kita gunakan sama ada untuk membuat quiz, survey, mengambil kehadiran dan sebagainya. Penyelaras kursus, terutamanya penyelaras projek tahun akhir ataupun PTA, banyak menggunakan Google Form ini untuk mendapatkan markah dari penyelia dan penilai. Kalau dulu borang rubrik perlu diisi secara manual menggunakan kertas, kemudian dikumpul semula oleh penyelaras. Kemudian barulah penyelaras akan masukkan dalam Excel dan seterusnya. Kini disebabkan oleh PKP dan sebagainya, disebabkan COVID, kita perlu menggunakan online assessment. Jadi Google Form akan banyak digunakan dan ini akan memudahkan sedikit tugas penyelaras untuk mengumpulkan markah-markah daripada penilai dan penyelia. Namun, cabaran utama penyelaras sekarang ni perlu mengumpulkan respon dari penyelia dan juga penilai secara manual. Okay, daripada Google Form tu kita dapat respon, penyelaras perlu kumpulkan secara manual, kemudian bawa ke Excel dan seterusnya. Jadi dalam video ini saya akan berkongsi dan menerangkan bagaimana untuk menggunakan template online rubrik yang saya sertakan pautan di penerangan di bawah video ini. Template ini dibuat menggunakan Google Form dan Google Spreadsheet sahaja. Okay, jadi dengan template ini dan ataupun dengan kaedah online rubrik ini, penyelaras sekarang hanya perlu untuk memberi pautan Google Form kepada penyelia dan penilai sahaja. Seterusnya, keputusan akhir bagi setiap pelajar akan secara automatik diperoleh dalam spreadsheet yang disertakan dalam template ini. Akhir sekali, penyelaras hanya perlu mengambil markah daripada spreadsheet tadi dan diisi ke dalam IMS system. Jadi saya akan menggunakan format penilaian yang biasa untuk kebanyakan PTA seperti dalam jadual berikut, di mana terdapat 3 jenis penilaian: pembentangan, buku log ataupun progres, tesis atau laporan. Di sini penyelia akan menilai sebanyak 35% buku log dan 20% untuk tesis. Manakala penilai akan menilai 25% untuk pembentangan dan 20% lebihnya untuk tesis ataupun laporan. Jadi jumlah keseluruhan akan menjadi 100%. Sebelum bermula, pastikan anda mempunyai senarai nama pelajar, student ID, nombor pelajar, penyelia dan nama penilai yang terlibat dalam PTA pada semester tersebut. Yang paling baik adalah untuk menggunakan senarai nama daripada IMS supaya kita boleh synchronize dengan data dalam IMS kemudian. Okay, jadi sebagai contoh, senarai nama yang saya ada sekarang ada 16 orang, nama supervisor dan nama penilai. Okey, sekarang kita akan mulakan dengan pergi ke link online rubrik yang disertakan. Okey, pada folder online rubrik ini, akan terdapat satu spreadsheet assessment mark for FYP dan 3 jenis Google Form, logbook, presentation dan thesis, dan satu file Word summary of FYP rubrik. Jadi pertama sekali, sebagai ini adalah template, jadi kita boleh copy semua, dan kita boleh make a copy. Make a copy dan kita bawa ke mana-mana tempat dalam Google Drive kita lah. Jadi template ini akan kekal dengan format yang asal dan kita boleh ubah template yang telah kita copy tadi mengikut kesesuaian kursus kita. Okey, seterusnya buka ke semua Google Form, ketiga-tiga Google Form ini. Logbook, presentation, thesis dan assessment. Jadi kita akan dapat 3 Google Form dan 1 assessment. Saya akan mulakan dengan spreadsheet assessment mark terlebih dahulu. Dalam spreadsheet assessment mark ni ada beberapa tab di bahagian bawah. Summary of FYP, presentation, report thesis, logbook. Jadi 3 tab ini adalah tab untuk mengira markah daripada Google Form.
Kemudian ada tab yang bernama Query Form 1, Query Form 2 dan Query Form 3. Sebenarnya query form ketiga-tiga tab ni adalah tab yang hampir sama dengan respon Google Form, cuma ia akan menyusun semula respon Google Form itu dengan meletakkan respon yang terkini di bahagian atas. Okay. Jadi seterusnya kita ada form respon daripada 3 Google Form yang kita ada. Jadi saya akan fokus kepada summary of FYP mark ni sahaja. Okay, jadi yang tab yang lain ni tak perlu ubah pun tak apa. Okay. Jadi pada summary of FYP mark ni kita akan nampak ada ID student, nama student, nama pelajar, tajuk, penyelia, penilai, dan di sini adalah pecahan penilaian 25%, 40 dan 35. Jadi perkara pertama sekali perlu buat adalah kita perlu memasukkan senarai nama pelajar. Okay, daripada Google Sheet ataupun daripada Excel yang kita ada, kita masukkan senarai nama pelajar dan juga penilai dia. Okay, kita just copy dan kita bawa ke dalam sheet yang ada. Okay, kalau lihat di sini kita ada satu title kat sebelah. Jadi title ni kita ganjar kat sebelah. Okay, jadi penyelia dan penilai. Okay, so kita boleh juga isi bahagian title ni kalau perlu. Jadi di sini dalam template ni saya hanya buat sampai nombor 14 saja. Sekiranya pelajar melebihi 14 orang, jadi kita perlu tarik lah. Just tarik ke bawah dan juga kita tarik ke semua formula di sini. Tarik ke bawah. Okay. Okay. Seterusnya, sebab kita ada 17 orang pelajar, kita boleh tengok juga pada 3 tab yang ada di sini. So, sekarang ni sampai 14 saja. Okay, kita kena tarik juga ni sampai 17. Ni pun kita boleh tarik terus. 17 orang pelajar tadi So, nama keluar sampai nombor 17. Begitu juga dengan report thesis. Okay, kita boleh tarik saja keseluruhan kotak ni sampai bawah. Okay, so nama dia sampai 17. Begitu juga untuk tab logbook. Okay, kita tarik. Okay, satu lagi tarik ke bawah. Okay, jadi semua nama pelajar ini akan diperoleh daripada summary of FYP mark. Jadi sekiranya kalau kita mahu menukar nama pelajar, kita hanya boleh tukar di bahagian ataupun di tab summary of FYP mark saja. Okey, seterusnya kita perlu mengubah ataupun kita perlu meletakkan nama pelajar, nama penilai dan nama penyelia pada setiap Google Form yang kita ada. Okey, jadi kita mulakan dengan Google Form yang pertama, Google Form Presentation Rubric. Okey. Google Form ni saya buat berdasarkan template rubric presentation. Jadi anda boleh mengubah soalan ataupun ciri-ciri yang ingin dinilai dalam rubrik ini mengikut kesesuaian. Okay, di bahagian atas ni ada penerangan rubrik ini untuk penilai dan seterusnya. Okay, jadi kita akan kemaski nama pelajar. Okay, kita akan ambil nama pelajar tadi daripada pelajar nombor 2 sampai nombor 17. Kita copy, Ctrl C, pergi ke sini. Okay, dan kita paste saja, Ctrl V. Okay, jadi kita ada 17 orang pelajar. Seterusnya untuk examiner. Okay, examiner kalau kita lihat di sini, examiner daripada Dr. A sampai Dr. H. Okay, Dr. A sampai Dr. H. So, jadi kita just ambil A, B, C, D, E, F, G, H sama. So, samanya orang yang sama, cuma supervisor dan examiner ni untuk satu orang student adalah berbeza. Jadi kita ambil terus nama A sampai H. Sebagai contoh A sampai H. Dan kita letak dalam senarai nama penilai.
Okay, so Dr. A, B, C, D, E, F, G, H. Okay. Untuk presentation, rubrik ini hanya akan diisi oleh penilai, examiner. Jadi kita tak perlu fikir tentang penyelia. Okay, jadi selesai untuk presentation. Okay, kita akan ulang benda yang sama untuk thesis report. Untuk rubrik thesis report ni, supervisor dan examiner dia perlu memilih mana satu peranan dia, adakah dia sebagai supervisor, adakah dia sebagai examiner, kemudian dia akan pilih nama dia daripada list yang kita ada. Seterusnya logbook. Jadi selesai. So ketiga-tiga Google Form kita telah pun dikemas kini dengan nama student, nama penyelia dan penilai. Okey, setelah kita memasukkan semua nama tadi, sekarang kita boleh cuba uji Google Form telah kita buat. Boleh klik preview. Okey, kemudian kita letak apa-apa nama email. Okey, walaupun sebenarnya email ni sebenarnya kita hanya limitkan kepada email daripada UMP. Kemudian kita pilih nama student, contohnya kita nak pilih nama student yang kedua. Okay, student yang pertama saya dah cuba tadi, saya cuba student yang kedua. Dan examiner untuk presentation ni adalah, kalau kita tengok daripada assessment ni, examinernya sepatutnya adalah Dr. C. So kita pilih Dr. C. Mana tadi? Okay, Dr. C examiner dia. So next. Okay, ni soalan-soalan untuk rubrik. Okay, permarkahan daripada 1 hingga 5. Jadi anda boleh mengubah markah ni, skor ni bergantung pada kesesuaian. Nak letak daripada 1 hingga 10 ke. Okay, saya just isi markah secara rawak. Okay, next. Isi lagi. Isi komen. Kita boleh letak komen untuk presentation ni, katakan presentation tidak clear, pelajar terlambat dan sebagainya. Kita letak di sini bagi komen untuk nota sebagai catatan kepada penyelaras kursus tersebut. Jadi submit. Okay. Sekarang bila kita submit Google Form untuk presentation ni, bila kita pergi ke assessment mark, okay, kita akan dapat terus markah untuk presentation 15 daripada 25%. Okay. Jadi kita boleh semak sama ada betul atau tidak markah ini dengan melihat kepada form respond presentation. Okay. Ini respon yang kedua untuk student bernama RIC. Examinernya Dr. C, dia bagi markah banyak ni. Okay. Kemudian dalam query form, okay, disusun balik. RIC ni paling atas. Okay. 15-15. Dan dalam presentation RIC ni akan terus dapat markah 15, 15, 30/50, kemudian 15% daripada 25%. Okay, jadi betul lah temu markah tadi. Sekiranya ada kesilapan oleh Dr. C sebagai penilai tadi semasa ingin mengisi, jadi dia boleh isi balik. Okay, dia boleh isi balik dan dengan memilih nama student yang sama, memilih nama examiner yang sama, nama dia sendiri, dan dia boleh isi balik. Katakan kali ni dia mahu memberikan markah penuh kepada pelajar. Dia hanya perlu mengisi balik dan markah ini akan terus dikemas kini dalam spreadsheet tersebut. Okay, komen full mark, submit. Okay, jadi kita boleh tengok kat sini. Sekarang markah tadi daripada 15% sudah bertukar menjadi 25%. Jadi dia mendapat markah penuh lah, 50/50. Okay, jadi kita boleh ulang benda yang sama untuk form yang berlainan. Okay, kita try form report thesis. Okay, kita preview. Okay, masukkan email test. Kita guna untuk student yang sama, RIC. Kali ni kita ambil role sebagai supervisor.
Kalau kita tengok tadi RIC supervisor dia adalah Dr. B. Jadi kita ambil nama supervisor Dr. B. Next. Jadi supervisor mungkin berikan markah yang sedikit rendah untuk thesis. Okey, 1 semua. Okey, submit. Submit ada respon. Kali ini kita tengok di sini adakah dia keluar. Kalau tengok di sini report thesis tu masih not available. Sebab ada markah daripada penilai yang belum dimasukkan lagi. Kita boleh lihat di tab report thesis ni. Okey, markah daripada penilai belum dimasukkan lagi. NA, dua-dua ni NA. Examiner NA. Jadi kita perlu masukkan markah untuk penilai pula. Okey, kali ni kita cuba masukkan markah untuk penilai. Student yang sama. Kali ni penilai dia adalah namanya Dr. C. Okey, Dr. C. Role sebagai examiner kali ni. Kemudian Dr. C. Next. Dr. C ni dibagi markah penuh untuk pelajar. Jadi kita bagi 5 semua. Submit. Jadi sepatutnya examiner dan penilai dan penyelia sudah pun memberikan pemarkahan untuk thesis. Sepatutnya markah tu akan keluar dan terpapar di bahagian summary. Jadi keluar 24 daripada 40%. Jadi tak ada masalah untuk report thesis. Seterusnya kita cuba uji logbook template pula. Kita preview. Okey, kita gunakan untuk student yang sama juga. RIC. Nama supervisor tadi Dr. B. Okey, so untuk logbook mungkin markah dia teruk juga 1111 ataupun 12 3 4 lah, kita boleh nampak perbezaan. Submit. Okey, markahnya keluar 17.5. Okay, kita boleh tengok dekat logbook 17.5 untuk RIC. So 1, 2, 3, 4 ada 4 soalan untuk rubrik tadi 17.5. Okey. Jadi itu sahaja untuk cara menggunakan template online rubrik ni. Jadi kalau penyelaras perlu untuk mengubah cara pengiraan ataupun peratusan markah dalam rubrik, boleh ubah secara manual di bahagian ini, representation, report thesis, logbook. Tapi sekiranya ada mengubah penyelaras perlu untuk mengubah soalan-soalan dalam Google Form. Okey, sama ada ingin menambah soalan ataupun mengurangkan soalan, penyelaras perlu melihat semula pada formula yang terdapat di query form 1, form 2 dan form 3 ni. Sebelum kita tamatkan, okey, pastikan setting untuk Google Form ini dibuat. Okay, terlebih dahulu kita pergi pada setting. Okay, collect email address, respond receipt if respondent request, dan kita select atau kita pilih restrict to users in UMP. Okay, jadi hanya email UMP saja yang boleh mengisi Google Form ini. Okay, kita save. Kemudian kita boleh send. Okay, kita boleh copy link tersebut. Okay, kita boleh copy link untuk presentation, kita copy. Dan kita boleh pergi pada satu lagi file tadi, summary of FYP rubric. Okay, di sini kita boleh listkan ataupun kita boleh letakkan semua pautan untuk Google Form untuk memudahkan penilai dan penyelia. So tadi saya ada link untuk presentation rubric, so kita just perlu letakkan link di sini. Okay, dan kalau boleh buatkan QR code juga sangat bagus supaya boleh diakses oleh penilai dan penyelia menggunakan phone. Jadi itu saja daripada saya. Kalau ada soalan boleh tanya. Terima kasih.